Assalamualaikum, nama saya Muaz. Macam biasa, saya ada 3 buah buku untuk saya nak tunjukkan kepada korang. Harap-harap korang suka lah. Okey, kita pergi pada buku yang pertama, iaitu buku tentang apa erti hidup sebagai seorang Muslim. Kita tengoklah untuk apa isi yang saya cuba untuk beritahu. Banyak berkaitan dengan kehidupan manusia, yang mana daripada A to Z, dari segi wakaf, dari segi sedekah, pemberian harta, adab, bersalam dan cara seperti yang disyariatkan dalam Al-Quran lah. Buku yang kedua iaitu buku tentang besi aurah dan energi ayat kursi. Perasan tak untuk permasalahan sekarang ni kan, bila kita membaca tentang ayat kursi, jika boleh, cubalah kita untuk memahami tentang apa benda yang kita cuba nak katakan. InsyaAllah benda tu bila berlaku lebih afdal dan lebih ada hikmahnya. Dan jika kamu tahu tentang kebaikan-kebaikan yang ada dalam ayat kursi ni, yang mana ketika turunnya ayat-ayat kursi ni, syaitan dalam keadaan lari ketakutan, bersembunyi, menjerit maupun pingsan. Ayat kursi juga boleh dikategorikan sebagai pelindung dari hasad dengki. Dan keajaiban-keajaiban lain, contohnya dia akan mengurangkan ketegangan dalam saraf otak. Dan dia juga adalah untuk mencerdaskan otak dan membuka hijab. Hijab, apa itu hijab? Mungkin saya nak kena baca lagi benda ni untuk memahami tentang apa benda yang diperkatakan tadi tu. Hijab ialah hatinya yang terbuka. Bila Allah SWT buka hati kita, kita akan mudah melihat sesuatu yang tersirat. Macam golongan orang-orang zaman sekarang ni, bila melihat sesuatu, melihat pada yang tersurat, melihat pada benda yang nyata. Paling senang nak faham, bila buat salah marah, bila buat baik sayang, lepas tu buat salah balik, marah balik, lepas tu buat baik sayang pula. Tapi bila hijab terbuka, bila kita nampak benda tu dengan cara yang tak mampu untuk orang lain kecapi, sama ada buat salah ataupun buat baik, kita sendiri tahu sifat diri dia sebenarnya, dan secara automatik kita tahu macam mana nak mengawal situasi dan memahami tindakan yang seterusnya kita akan buat selepas itu. Contohnya macam ni lah, kita dah lama kenalan dengan dia, dah 10 tahun kenalan dengan dia. Lepas tu dia datang. Lepas tu dia tanya, Muaz sihat? Lepas tu senyum. Muaz dah makan? Lepas tu senyum. Dalam hati kita, bila kita tengok orang macam tu, kita rasa dia ni orang yang baik. Tapi disebabkan saya dah tahu sifat dia sebenarnya dia datang sini nak pinjam duit lah tu. Adalah benda yang nak minta tu. Datang terus puji. Sajalah nak buat gurau pun. Tapi faham tak? Hijab tu penting. Dalam masa yang sama, bukan setakat kita boleh mengenali hati seorang tu, tapi kita pun boleh mengetahui adakah orang itu akan menipu kita ataupun tak. Itu yang paling penting sekali. Sebab bila zaman sekarang ni penuh dengan penipuan. Dan kalau kita tak melalui mengarungi kehidupan kita ni dengan kebijaksanaan, dengan creative thinking, kita akan menjadi orang yang susah sikit lah. Buku yang terakhir ialah buku tentang akhlak yang mengubah dunia. 40 akhlak yang mengubah dunia. Menarik sebenarnya buku ni. Tapi bila saya ceritakan tentang benda-benda yang ada dalam ni, kemungkinan besar awak pun akan kata awak pun dah tahu pasal benda-benda ni. Sebab bila dia cakap pasal ketinggian akhlak insan mulia. Keduanya, membenci kejahatan. Ketiganya, jauhilah penyakit hati. Keempatnya, bersikap merendah diri. Yang kelima, menghindari penyakit tabu. Dan kita ada 35 lagi akhlak yang mana in the end kita sendiri boleh faham. Even berbuat baik pun, orang-orang kafir pun tahu nak buat macam mana. Even orang atheist pun, jenis yang tak percaya pada agama pun boleh berlaku baik pada orang sekeliling. Saya, jika betul saya mampu untuk mengikut 40 akhlak yang ada dalam buku ni, insyaAllah. Tapi kemungkinan besar susah sangat rasanya untuk mencari pasangan hidup. Macam mana pasal kahwin pula tiba-tiba boleh masuk dalam benda ni? Tak adalah, kita dah menjadi seorang yang sebaik-sebaiknya mungkin. Dan dalam agama disuruh untuk melihat agama dia dulu. Tapi orang-orang dalam perempuan zaman sekarang ni nak kena tengok kereta, nak kena tengok rumah, baru nak boleh ada sesuatu yang dia orang boleh percayai lah kot. Tak tahulah kan. Ada tak wanita-wanita yang ingin mencari seorang lelaki yang bakti, yang berfikir waras, yang berprasangka baik, yang dapat memberi sesuatu dengan cairan lembut? Awak tahu tak, bila awak bersama dengan seseorang yang lebih kaya dengan awak, yang boleh tanggung hidup awak, awak perasan tak? Kalau awak perasan, secara automatiknya awak akan sentiasa mengikut apa benda kehendak yang cuba diberitahu oleh si suami tu. Tapi kalau awak lebih hebat daripada si suami tu, lepas tu awak pula yang memberi arahan tentang sesuatu. Contoh paling mudah macam ni lah, tempat makan, tempat bersia-sia, nak pergi taman mana. In the end, siapa-siapa benda yang menentukan pasal benda tu ialah pasal gaji, siapa mana yang paling tinggi. Kelakar dengan kehidupan ni kan. Last time saya dengar pasal suami isteri. Isteri sepatutnya taat pada perintah suami.
yang mana tidak berlawanan dengan perintah Allah SWT. Tapi kalau kita faham betul-betul pasal benda ni, bukanlah untuk kami kaum lelaki mengambil kesempatan. Untuk segala keputusan yang kita buat pun, kita akan buatkan benda ni dengan secara yang bijaksana lah. Tapi bila saya tengok balik, even lelaki-lelaki pun tak reti sangat nak buat keputusan yang elok. Dia adalah pro and kontra dia. Harap-harap kita ni dijodohkan dengan orang yang elok lah. Tapi berbalik pada kisah yang tadi tu, apa yang saya cuba nak maksudkan, saya ingat sebaik manalah saya macam mana pun, still lagi susah nak ambil hati awak kan. Maaf, sajalah mengarut tu sekarang ni, sebab sekarang ni saya tengah single lagi, masih sedang mencari seseorang yang boleh saya berharap kisah cinta saya, yang saya mengharapkan benda tu menjadi satu benda yang unik, yang mana kita boleh menceritakan pada orang lain tanpa orang tu merasa bosan. Tapi dia tak semestinya pasal kisah cinta tu saja. Kadang-kadang baik macam mana pun nak cari kawan pun susah juga. In the end, bila saya mempelajari tentang 40 akhlak ni, dan bila saya cuba aplikasikan atas muka bumi dunia ni, saya masih lagi tak memahami macam mana saya nak menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Orang kata kalau nak cari kawan elok, pergilah ke surau, pergilah ke masjid. Saya ni duduk kat KL, dikelilingi oleh orang-orang KL. Saya kalau boleh, saya dah duduk kat dalam duduk kat sini, biarlah saya berkawan dengan orang-orang yang dekat sini. Mungkin itu cabaran saya lah kot untuk saat ini. Tak apa pun, saya mengharapkan terbaik lah. Tak adalah maksud saya yang mana orang KL ni semuanya perangannya belit-belit. Tak macam tu. Mungkin saya sini salah, mungkin saya sini gagal untuk menyampaikan sesuatu tu secara ilmiah. Tak salah kalau saya katakan sesuatu tapi dia orang suka untuk mempercayai. Mungkin apa benda yang saya patut amalkan ialah bila saya memberitahu sesuatu, saya patut memberitahu dengan cara yang dia suka, cara yang dia sesuai. Tak naklah jadi macam orang yang kuat sembang kan. Tapi sebenarnya masih lagi saya tak dapat nak habiskan semua benda ni, dan masih lagi saya tak dapat nak aplikasikan dengan sempurna. Tapi apa-apa pun saya cuba sekadar yang saya mampu. Harap-harap terimalah diri saya ni seadanya ya. Apa pun, terima kasih untuk video ni. Apa pun, kita akan jumpa lagi untuk video akan datang. InsyaAllah, jaga diri, baik-baik, senyum-senyum selalu. Kita jumpa nanti lagi ya. Assalamualaikum.